الحمد لله القائل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jauhi sifat madmumah. Akhlak berasal daripada perkataan khulukun. Khulukun bermaksud budi, iaitu sesuatu yang tersimpan di dalam hati yang sangat halus dan tidak diketahui oleh orang lain, namun memiliki kekuatan yang besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mahmudah, yakni akhlak terpuji, dan madmumah, yakni akhlak yang tercela. Akhlak madmumah ialah perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam, dikenali sebagai sifat-sifat madmumah yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara sifat madmumah yang ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bohong, takbur, dengki, khianat, bakhil, marah dan sebagainya. Akhlak madmumah ini bukanlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarrah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara sifat madmumah ialah dengki, hasad dengki. Dengki merupakan perasaan iri hati, iaitu mengharap semoga nikmat dan kelebihan yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Orang yang mempunyai sifat dengki tidak boleh melihat orang lain mendapat nikmat yang lebih daripada dirinya dalam sesuatu perkara yang baik. Orang yang bersifat demikian seolah-olah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan suatu nikmat kepada orang lain. Sifat dengki dapat menghilangkan segala amal kebajikan seseorang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, jauhilah oleh kamu sifat dengki itu, bahawasanya perasaan dengki itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Hadis riwayat Abu Daud. Sifat atau perasaan seperti ini adalah sifat madmumah yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran melalui suratun Nisa ayat yang ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian yang lain. Untuk mengelakkan perasaan dengki dan iri hati ini, dia hendaklah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikecapi oleh saudara seislamnya. Mudah-mudahan kita juga akan dilimpahkan Allah nikmat yang serupa kelak, manakala sifat marah berpunca daripada kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan selalunya didorong oleh pengaruh syaitan. Sifat pemarah ini ialah sifat yang dicela dan marah yang bukan pada tempatnya dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar. Selalunya
orang pemarah ini mewarisi sifat-sifat sombong, bongkak, tidak boleh ditegur dan lain-lain. Sebagaimanapun, walau bagaimanapun, Islam tidak melarang umatnya mempunyai sifat marah dalam hal-hal tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah yang menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebab dengan sebenarnya tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang mempunyai sifat suka marah selalunya akan menimbulkan pertengkaran untuk menang. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu yang bermaksud, tidak akan sesat sesuatu kaum sesudah diberi mereka petunjuk oleh Allah, melainkan orang yang bertengkar. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, fitnah pula dapat diartikan dengan menghasut, yang bermaksud menyampaikan cakap seseorang kepada orang lain dengan menambah fakta tidak benar supaya orang yang mendengar menjadi benci dan naik radang. Perbuatan ini tidak disukai dalam Islam. Ia dianggap fasik dan tidak diterima persaksiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah, yakni untuk menentukan kebenaran, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, yakni mengenainya, sehinggalah menjadi kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Muslimin yang berbahagia, sifat madmumah seterusnya ialah sifat sombong dan takbur, yang bermaksud membesarkan diri, yakni bongkak. Orang yang takbur selalunya memandang dirinya lebih mulia dan lebih tinggi pangkatnya daripada orang lain, serta memandang orang lain itu hina dan rendah pangkat. Sifat takbur ini tiada sebarang faedah, malah membawa kepada kebencian Allah dan juga manusia, bahkan kadangkala membawa kepada keluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-206 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dengan menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal untuk seburuk-buruknya. Untuk menghindari sifat takbur ini, amalkan sifat tawadhu atau rendah diri dengan memperbanyakkan pergaulan dengan semua peringkat ahli masyarakat, dan melatih diri untuk mendengar pandangan orang lain dalam segala hal. Hadirin Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati intipati yang berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa semua perkara akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sama ada akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha menghindari sifat-sifat mazmumah kerana ia adalah sifat yang tercela. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa akhlak yang mulia akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, bahkan dikasihi oleh semua makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sebenarnya bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.